Okey, assalamualaikum semua. Hari ini aku nak share sikit pasal berkenaan dengan memilih tips memilih tayar kereta. Okey, kebanyakan korang akan pergi, biasanya orang biasalah, mungkin orang yang tahu dia akan tahu pilih tayar mana yang dia suka, tayar mana yang sesuai untuk rim dia. Tapi untuk yang beginner, yang tak tahu asas ke apa, okay, kita share juga, kita share informasi ini supaya akan datang dia akan pergi ke kedai, dia akan tahu pilih tayar yang mana dan design mana ke, ataupun dia punya lebar, tinggi, bersesuaian dengan kereta yang dimiliki. Okey. Kita akan tunjuk selepas ni satu stiker yang ada pada kereta yang menunjukkan tayar yang sesuai untuk kelajuan, berat dan juga jenis kereta yang kita pakai. Okey, untuk tayar pula, di sini kalau kita ada kita tengok tayar, apa-apa jenis tayar sekalipun, dia akan tulis beberapa nombor yang tertera lah kat sini. Okey. Ini ada macam ni, dia tulis 175 65 14. Okey. Okey, macam ni kita nak tahu apa 175 65 14 ni. Okey. Senang je. Ini kita ada satu, kita print satu description. Okey. 175 ni ialah untuk lebar tayar ni. Lebar tayar ni. Okey, yang saya tunjuk ni. Okey. Lebar tayar ni. Sini ke sini. Okey. Lebar tayar. Okey, untuk tinggi pula, yang ni 65 ialah tinggi dia. Tinggi dia. Maknanya dia akan naik setiap 5. Okey? 65, 60, 55, 50, 45, 40. Okey? 40 kecil lah, nipis lah. Risiko dia bila langgar lubang, rim boleh bengkok. Okey? Dan 16 kat sini ialah saiz rim. Kat sini ada 14, saiz 14. Jadi rim ni ialah saiz 14. Jadi kalau kita nak beli tayar, yang pertama yang paling penting ialah rim ni, ialah saiz 14. Kita tak boleh pakai 15. 15 dia dah terlebih lah ni. Okey, tak boleh masuk lah dengan ni. Jadi kita kena pilih saiz 14. Yang 65, 175, ini kita boleh adjust sama ada kita nak lebar ke, nak tinggi ke, bersesuaian dengan keadaan bumper kita, ada spacing ke, untuk tu. Jadi kita, kalau boleh, kalau untuk orang yang biasa, recommended ialah pakai apa yang ditunjuk, dan kalau kita pakai rim standard, kita kena pakai apa yang ditunjuk dalam stiker dekat kereta kita tu. Okey. Untuk indeks kelajuan ni, yang ni dia tulis T. Indeks kelajuan dia T. Okey, kita boleh tengok lagi satu jadual ni. Okey, T ialah untuk kelajuan dia 190 km sejam. Okey, 190 km sejam. Maknanya selepas 190 km sejam dia akan berisiko. Okey, berisiko pada sama ada mungkin pecah ke ataupun meletup ke, kita tak pasti. Tapi ini dia had yang boleh dibawa. Okey, sesuai dengan keadaan kereta. Yang saya ambil ni kereta daripada kereta Mitsubishi Maybach. Jadi Mitsubishi Mirage. Okey, jadi sesuai dengan kereta compact tu, dia kelajuan 190. Okey, sesuai dengan dia. Okey, sekarang kita boleh tengok ini adalah tayar untuk kereta Subaru Impreza. Okey, tengok tadi kita kalau tadi kita dapat melihat yang nombor huruf terakhir ialah T. T ialah 190 km sejam saja. Dan tapi yang ini W ialah 270 km sejam, sesuai dengan kereta Impreza ni. Okey, dia boleh buat kelajuan hingga 200. Okey, kat sini kita akan nampak ada 4 digit. Kalau kita boleh tengok 4 digit yang tertera kat sini lah. Okey, 4 digit. Nampak tak? 3913.
Okey, 3913. Yang ni lah banyak orang, kalau dah tahu dia, kalau kebanyakan orang tahu dia ada sikit kadang ada yang tak best dia bergaduh dengan apa ni, dengan apa, kedai tayar lah. Sebab kadang kedai tayar jual tayar lama, tayar tahun yang lama tapi dengan harga yang baru, ataupun kadang dia tak pasti harga dia berapa, dia bergaduh pasal tayar ni lama. Okey, tak kisah tayar ni lama ke baru ke, kita nak belajar tentang apa fungsi digit ni. Okey, digit ni contoh 39 ialah minggu ke 39 dalam tahun 13. Okey, 13 minggu ke 39 tahun 2013. Ini tahun buatan tayar ni lah. Okey, sebenarnya tayar ni dia ada expiry date. Tapi kalau orang tu ada masalah, kalau orang yang berduit lah, untuk orang biasa mungkin dia tak berapa kisah pasal tahun ni, asalkan tayar ni tayar baru dan boleh dipakai, lebih baik daripada kita pakai tayar second atau tayar yang apa, tayar yang buat semula tu. Okey, lebih baik kita beli tayar baru yang lama daripada kita pakai tayar second yang hampir rotak. Okey, macam tahun ni kita sekarang ni ialah dalam tahun 2020, ialah sekarang ni 2013 ya, tayar ni dah 7 tahun dah. Kalau kita tengok keadaan dia masih lagi berbunga, tapi dalam keadaan dia boleh dibawa lagi, tapi tidak digalakkan lah. Kalau kita bawa laju ke apa, risiko untuk rosak ke pecah ke apa adalah tinggi. Okey, lagi satu kita boleh tengok di kat sini ialah indeks tahap tayar yang patut kita tukar. Dalam longkang ni, longkang yang kita tengok ni ada satu tanda di sini. Okey, kita nampak ada tanda. Ada nampak tanda kan? Okey, fungsi tanda ni ialah menunjukkan kalau bunga di atas ni dah sama level dengan line ni, tayar patut ditukar. Itu saja. Kalau kita nampak tayar kita dah terkena line ni, tayar ni patut ditukar. Sama ada makan sebelah ke, makan semua ke, atau botak bahagian sini lain okey ke. Tapi kalau dah sama level, wajib ditukar. Okey. Okey. Stiker berkenaan dengan tayar ni kita boleh jumpa di tempat pemandu. Okey. Kita boleh tengok di tempat pemandu. Okey. Ini ialah stiker untuk tayar yang sesuai untuk kereta kita. Okey, 175 65 14. Okey. Ini untuk pressure depan, pressure belakang. Ini informationnya. Kalau siapa tak tahu, kita boleh follow tempat ni. Asalkan yang paling penting, saiz rim tu ialah sama. Kalau kita dah tukar rim, kena abaikan ni. Okey. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Harap dapat membantu untuk memilih tayar akan datang, di masa akan datang. Okay.